Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan muka buku saya? Hari ini kita bertemu dalam studio Dida untuk membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu halangan dari dalam. Tuan-tuan, saudara dan saudari, datuk-datuk, datin-datin, ramai di kalangan manusia beranggapan bahawa manusia ini ataupun individu ini memiliki halangan-halangan peribadi, memiliki sekatan-sekatan peribadi. Sebagai contoh, dalam alam pekerjaan, biasanya pekerja bawahan atau pertengahan selalu akan beranggapan bahawa mereka ini tidak ada kreativiti. Mereka ini tak ada ruang untuk melakukan sesuatu lebih daripada yang sepatutnya. Sebenarnya, tuan-tuan, saudara dan saudari, itu adalah kita sebut sebagai sekatan peribadi. Sebab tu untuk maju, untuk kita menjadi lebih produktif, kita perlu dan belajar mengurus sekatan peribadi tersebut. Dengan kata lain, meminta maaf itu lebih mudah daripada meminta izin. Jadi, kita perbetulkan balik pandangan dan persepsi kita kepada diri kita bahawa apa? Bahawa sekatan peribadi sebenarnya boleh diuruskan. Dengan cara apa? Kita ada plan strategik, kita ada rancangan yang bagus dan akhirnya ingatlah kata-kata tersebut, meminta maaf lebih mudah daripada meminta izin. Kita buat yang terbaik dan insya-Allah kita akan nampak jalan dan cara yang betul. Yang kedua, tuan-tuan, saudara dan saudari, halangan dari dalam ini berpunca daripada bual diri ataupun self-talk kita. Bukan orang lain yang kata kita tak boleh. Bukan orang lain yang kata kita ni tidak kacak. Bukan orang lain yang kata kita ni selalu gagal dengan apa yang kita lakukan. Tetapi perkara tersebut datang daripada mana? Daripada kata-kata yang kita hasilkan. Dan akhirnya kita menjadi seperti mana yang kita ramalkan. Sebab tu kalau dengar lagu-lagu yang menyentuh hati ataupun lagu-lagu balada yang membawa kepada kisah kegagalan, kita harus berdoa supaya apa? Kita ada pendinding untuk kita tidak menjadi ataupun berlaku seperti lirik lagu yang dinyanyikan. Sebagai contoh, kita dengar lagu apa? Bayangan Gurauan. Tak pernah ku alami, tak mungkin ku hindari. Sebenarnya, nak mengalami satu keadaan tu, kita boleh alami dengan pandangan ataupun cara fikir yang positif. Tak ada masalah. Tetapi selalu lirik-lirik lagu ataupun kisah-kisah drama membuatkan kita terbawa-bawa dan akhirnya ramalanku benar belaka. Kan ada tajuk lagu tu. Dan yang ketiga, tuan-tuan, saudara-saudari, kesan Pygmalion. Kesan Pygmalion ni apa? Dulu pada satu zaman ada seorang pengukir patung. Ini zaman Yunani. Pengukir patung ni sangat suka mengukir sehingga patung tersebut menjadi seorang puteri raja yang sangat cantik. Dan akhirnya layanan pelukis tersebut mengukir dengan sepenuh hati, mengukir dengan bersungguh-sungguh, mengukir dengan kasih sayang. Akhirnya dewa menurunkan roh kepada patung tersebut dan terjadilah seorang puteri yang sangat cantik. Daripada situlah datang kisah kesan Pygmalion ni. Sebagai contoh, ada seorang guru memiliki beberapa kumpulan pelajar yang corot, yang lemah. Guru tersebut memberikan layanan yang berbeza kepada pelajar corot tersebut. Layanan yang membina, kasih sayang yang tinggi, kemesraan yang baik kepada pelajar tersebut dan akhirnya pelajar tersebut menjadi pelajar yang cemerlang dalam kelas yang tersendiri. Sama juga macam kisah pengukir patung tadi. Patung tersebut menjadi seorang puteri raja yang sangat cantik. Kenapa? Kerana kadang-kadang, tuan-tuan, saudara-saudari, apa yang kita ramalkan itu boleh berlaku. Sebab tu kalau kita selalu percaya kehidupan ni seperti roda, ada orang, tuan-tuan, kehidupan dia tidak seperti roda. Kehidupan mereka ini seperti jet pejuang, laju. Dan akhirnya terpulang kepada kita bagaimana kita nak ramal dan kita melihat kehidupan tersebut. Ataupun wanita tidak boleh dipercayai. Tuan-tuan tanya saya, berapa ramai orang yang berjaya dan bahagia dalam dunia ini mempercayai wanita dan hidup bahagia dengan wanita. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini. Halangan dari dalam bukanlah berpunca daripada luar sebenarnya. Sebenarnya manusia tersebut yang cenderung ataupun mahu membesar-besarkan halangan tersebut. Yang pertama, menyekat peribadi. Ingat, jangan kita selalu sangat nak minta izin. Kita minta maaf saja, kita buat dan akhirnya taklah teruk sangat kesan itu. Dan yang kedua, bual diri yang baik supaya ada doa-doa ataupun kata-kata positif dalam diri kita. Dan yang ketiga,
kesan Pygmalion ni apa? Kita buat dengan kasih sayang, kita buat dengan roh dan akhirnya kita akan dapat bantuan daripada pihak yang tidak disangka-sangka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon.